Ini mungkin boleh jadi penyebab untuk korang kunci bukan sahaja pintu rumah korang, tapi juga pintu bilik korang tiap-tiap malam. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Kalau korang berminat dengan kisah-kisah misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada tahun 2010, Julia adalah salah seorang pelajar senior di salah sebuah universiti di California. Dan pada akhir-akhir semester dia tu, Julia dengan kawan-kawan dia ni telah menghadiri satu parti berdekatan dengan universiti dia. So, Julia okay, dia happy, dia enjoy, dia having fun kat situ. Tapi dia just rasa macam tak sedap badan. And so dia tanya dekat kawan-kawan dia, ada siapa-siapa nak temankan dia balik. Dan kawan-kawan dia semuanya macam tak nak lagi, kita orang tak puas lagi nak enjoy. So dia nak stay. Tapi memandangkan Universiti Julia ni dengan rumah dia taklah berapa jauh, dalam lebih kurang 10 minit perjalanan. So Julia ambil keputusan dia nak balik jalan kaki je. Bila dia sampai rumah, dia masuk rumah. Rumah Julia ni, pintu belakang dia sliding door kaca tau. Julia ni bila dia masuk rumah dia tengok sebelah kanan dia, dekat ruang tamu rumah dia tu ada sofa. Dia nampak ada seorang lelaki tengah baring kat situ dengan selimut paras dagu dia. So Julia dia dipandang, and dia terfikir masa tu mungkin member kawan-kawan aku kot datang tumpang tidur kat sini. So Julia ni dia dengan awkward, dia pandang je, dia terus jalan. Tapi masa dia sampai dekat pintu bilik dia, lelaki tadi ni dia bangun sikit. Dia tak bangun penuh, dia bangun sikit, cukup untuk kepala dia lepas dengan sofa tu. Dia pandang ni Julia. So Julia terus masuk bilik dia, tutup pintu, kunci. Yang mana Julia ni dia tak pernah kunci pun pintu bilik dia selama ni. Selang beberapa jam selepas tu, Julia ni dia terbangun daripada tidur dia, sebab dia terdengar macam bunyi ada orang ketuk dekat pintu-pintu atau almari kayu dia. So, tapi bila dia dah tersedar betul-betul, baru dia betul-betul sedar yang bunyi itu adalah bunyi orang tengah ketuk jari dekat pintu bilik dia. So, masa dia dapat fokus macam siapa pula. Then bunyi ketukan jari itu tiba-tiba jadi bunyi orang cakar pintu bilik dia tau. Makin lama makin kuat. So, Julia masa tu dia rasa macam, oh ni lelaki tadi ni nak buat prank kat aku kot ni dengan kawan-kawan dia ni. Julia keluarkan handphone dia, dia mesej dekat kawan-kawan dia, cakap, tolong tengok kawan korang boleh tak, jangan buat macam ni, ganggu aku nak tidur, esok aku ada kelas. Tapi seorang pun kawan dia tak reply. So Julia ni dah kawan-kawan dia tak reply, dia fikir dia nak bangun, nak buka pintu, dia nak cakap dekat orang tu, jangan kacau aku nak tidur, ni bukan masa nak bergurau. Tapi dia tak jadi. Masa dia nak bangun dia tak jadi. Dia terus stop dekat tempat duduk dia, sebab bunyi cakaran tu makin kuat, macam terlalu kuat pula bagi dia. So dia terus ambil telefon dia lagi sekali. Dia call member dia. Member dia jawab, hello, korang boleh tak tolong tengok kawan-kawan korang ni, bagi tahu dia jangan kacau aku nak tidur. Kawan yang mana? Kawan korang lah, lelaki yang tidur kat sofa kita ni, yang korang bawa balik tu. Siapa kawan mana lagi? Tolong bagi tahu dia boleh tak, jangan kacau aku nak tidur. Julia, kita orang tak panggil kawan mana-mana datang tidur pun. Kalau kau nampak ada lelaki tidur dekat ruang tamu kita, aku rasa kau kena call polis kot. Dan serentak dengan tu, Julia dengan separuh menjerit terus cakap dekat kawan-kawan dia, kunci pintu bilik korang. Bunyi cakaran yang dekat pintu bilik Julia ni stop. Dan selang beberapa saat selepas tu, Julia terdengar kawan-kawan yang menjerit dekat hujung rumah dia, pintu yang paling belakang sekali, disertai dengan bunyi dentuman yang kuat. Sebab lelaki tadi ni dia tengah cuba hempaskan badan dia untuk nak masuk dekat dalam bilik kawan Julia ni. Nasib baiklah pintu bilik tu memang terkunci pun daripada awalnya. So dengan kawan-kawan dia menjerit, Julia pun menjerit. Dua-dua dah menjerit-jerit.
So dalam dia orang semua tengah panik tu, Julia dia sempat call polis. And nasib dia orang memang sangat-sangat baik sebab polis peronda memang ada berdekatan pun dengan rumah dia orang. So tak ambil masa yang lama lah untuk polis tu sampai. Dan bila siren polis kedengaran makin kuat je, dengar lelaki tadi ni dia berlari ke bahagian belakang rumah Julia. Dan Julia dengar bunyi sliding door terbuka dan tertutup balik. Dan bila polis sampai, tempat first yang polis pergi adalah pintu belakang sebab polis nak tengok dekat mana dia orang masuk dulu. Dan bila Julia nak ceritakan balik macam mana dengar bunyi orang tu cakar dekat pintu bilik dia, dia orang nampak yang dekat pintu bilik Julia ni penuh dengan kesan cakar. Dan dekat tepi pintu bilik Julia tu ada gunting dengan pisau. Dan kemungkinan bunyi cakar tu bukanlah cakar daripada kuku, tapi cakar daripada gunting dan juga pisau tu. Dan polis tu pun bagi tahu juga yang kemungkinan besar orang yang pecah masuk rumah Julia tu gunakan gunting dengan pisau tu untuk kopek pintu sliding door belakang untuk nak masuk ke dalam rumah dia orang. So secara teorinya polis bagi tahu Julia inilah yang terjadi. Masa Julia balik tu, so orang ni mungkin dia tengah cuba nak pecah masuk rumah Julia sebab dia ingatkan tak ada orang. Rupa-rupanya member Julia ada 2 orang yang tak pergi parti tu. So dia tengah cuba pecah masuk. Dan bila dia berjaya masuk ke dalam, tak lama kemudian Julia balik. So lelaki ni dia cuba nak sembunyikan diri dia. So dia pergi baring dekat sofa tu. Tahu rumah balik kan, so dia takut lah. So dia tengah cuba nak sembunyi daripada Julia. Tapi bila Julia nampak dia dan Julia tak cakap apa-apa, dia just teramam. Masalahnya bila Julia masuk bilik, kunci pintu, Julia dah nampak dia. So Julia adalah saksi. Dan mungkin itu adalah sebabnya pisau dan juga gunting ada dekat tepi pintu bilik Julia. Kemungkinan besar dia cuba nak masuk dalam bilik Julia untuk nak hapuskan saksi lah. Dan Julia sangat-sangat bernasib baik lah sebab dia punya insting untuk nak kunci pintu bilik malam tu, menyelamatkan nyawa dia. Sebab katakanlah kalau dia tak kunci pintu bilik dia malam tu, kita tak tahulah apa akan jadi. So kuncilah pintu bilik korang malam-malam. Sebab kalau kita dah balik rumah pun, kita tak pasti yang dalam rumah kita tu masih kosong macam kita tinggalkan tadi, ataupun dah ada orang dalam rumah tu tunggu kita. So itu saja daripada aku kali ni. Macam biasa, kalau korang berminat dengan kisah-kisah misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.